Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin nur al-muzhib lil-nisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita inayah, hidayah, taufik untuk sama-sama kita membahaskan, untuk sama-sama kita membincangkan satu matan ilmu yang sangat popular, satu matan ilmu yang menjadi perhatian daripada kalangan ahli-ahli ilmu, yang menjadi silibus utama di pondok-pondok, sama ada di Nusantara, di Asia hingga ke negara Arab, di mana mereka menjadikan matan iaitu matan Al-Ghayah wa Taqrib sebagai satu silibus utama dalam mereka mendalami ilmu berkaitan fiqh yang berlandaskan kepada mazhab Imam Syafi'i. Seperti yang kita sedia maklum bahawa dalam Islam terdapat 3 asas. Yang pertama adalah berkaitan dengan akidah, yang seperti mana yang telah kita bahaskan pada perbahasan semalam. Yang kedua adalah berkaitan tentang fiqh. Yang ketiga adalah berkaitan tentang tasawuf. Adapun perbahasan yang dikehadapkan oleh pengarang matan Al-Ghayah wa Taqrib adalah berkaitan tentang fiqh, di mana apa yang dikatakan ilmu fiqh ini adalah ilmu yang berkaitan tentang perbahasan ataupun pengetahuan tentang hukum hakam syariat berkaitan tentang setiap perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf, yang mana hukum hakam tersebut diambil daripada nas Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Hukum kita untuk mendalami ilmu fiqh ini adalah fardu ain. Fardu ain bagi setiap orang yang bergelar mukallaf. Apa yang dimaksudkan dengan mukallaf ataupun bagaimana kita nak mengetahui orang tersebut adalah daripada golongan mukallaf. Mukallaf ini ada terdapat 3 ciri. Yang pertama adalah berakal, iaitu dia tidak gila dan mempunyai akal yang waras. Yang kedua adalah baligh, iaitu dah besar lah. Di mana kita sedia maklum bahawa terdapat 3 ciri baligh yang akan kita bahaskan juga di dalam ilmu fiqh. Yang ketiga adalah berumur Yang ketiga adalah sampainya seruan Islam kepada orang tersebut. So apabila dikumpulkan 3 ciri-ciri ini pada diri seseorang, maka dia akan digelar sebagai mukallaf, iaitu berakal, baligh dan juga sampai seruan Islam. Apabila dia dikategorikan sebagai orang yang mukallaf, maka ke atasnya hukum wajib untuk mempelajari ilmu fiqh. Asal ataupun ambilan ataupun sumber pengeluaran hukum fiqh ini adalah berdasarkan tentang macam kita bahaskan tadi, adalah berdasarkan daripada Al-Quran, daripada Sunnah, daripada ijma' dan juga daripada qiyas. Tujuan ataupun maksud ataupun ghayah dalam kita mempelajari ilmu fiqh adalah untuk memastikan diri kita berada di atas landasan takwa, di mana apa yang dimaksudkan dengan takwa adalah sentiasa menjunjung perintah Allah dan sentiasa menjauhi larangan Allah. So apabila kita mendalami ilmu fiqh, insya-Allah ilmu fiqh akan membantu kita untuk sentiasa berada di atas landasan takwa ataupun di atas jalan yang betul. Iaitu maksudnya kita dalam kehidupan harian kita akan sentiasa kehidupan kita akan sentiasa berada dalam keadaan menjunjung perintah Allah dan juga menjauhi segala apa yang Allah larang. Okey, insya-Allah kita akan mulakan perbahasan berkaitan tentang fiqh ini dengan kita menggunakan matan Al-Ghayah wa Taqrib. Insya-Allah kita akan mulai hari ini, kita akan bacalah sedikit demi sedikit, satu slot demi slot, dan sehingga kita khatam berkaitan tentang matan Ghayah wa Taqrib ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Tuan-tuan boleh tengok dekat link yang diberikan di komen PDF kitab ini kalau tuan-tuan tiada kitab. Okey. Pengarang matan ini memulakan perbahasannya dengan basmalah, hamdalah dan juga selawat. Qala al-Qadi Abu Syuja Ahmad bin Husain. Ini pengarang bagi matan Al-Ghayah ini. Qala al-Qadi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Beliau berasal daripada Asfahan dan dilahirkan ataupun memang dibesarkan di situ sehingga beliau tinggal menetap sehingga beliau adalah juga merupakan qadi di situ. Okey. Qala al-Qadi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahan, telah berkata Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah taala. Sa'alani ba'dul asdiqa, telah meminta kepada aku sebahagian daripada kawan-kawan aku. Hafizahumullah ta'ala, semoga Allah merahmati ataupun memelihara mereka. Ini mukadimah lah, maksudnya kita baca dulu sikit mukadimah kenapa kitab ini terhasil. So dia ceritakan, Abi Syuja ini ceritakan macam mana boleh terkeluar inspirasi ataupun ilham untuk menulis kitab ini. Sa'alani ba'dul asdiqa, telah meminta sebahagian daripada teman-teman aku, hafizahumullah ta'ala, semoga Allah merahmati dan memelihara mereka, an a'mala mukhtasaran, untuk aku melakukan satu mukhtasar. Apa maksud mukhtasar ni? Mukhtasar ni adalah suatu yang pendek, pendek perkataan dia tetapi mempunyai maksud yang luas. Itu maksudnya mukhtasar. Ringkasan lah, boleh kita katakan ringkasan. Mukhtasaran fil fiqhi ala al-mazhabil imam Syafi'i, membuat suatu mukhtasar fil fiqhi, di dalam ilmu fiqh. Seperti kita dah bahaskan sebelum ni, bahawa di dalam Islam ada 3 asas. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah fiqh, yang ketiga adalah tasawuf. Adapun perbahasan di dalam matan Ghayah wa Taqrib ini adalah berkaitan tentang fiqh. Al-mazhabil imam Syafi'i, di atas landasan ataupun berdasarkan dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Seperti kita sudah maklum, di dalam dunia Islam fiqh mempunyai banyak mazhab, tetapi yang paling muktabar ada 4. Yang pertama adalah mazhab Imam Syafi'i, yang kedua adalah mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Hanafi, seterusnya adalah mazhab Hambali. Adapun perbahasan dalam matan Abi Syuja adalah perbahasan fiqh yang berlandaskan kepada metode Imam Asy-Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i ni? Okey. Imam Syafi'i ini adalah gelaran ataupun nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gaza. Gaza ni di Palestin lah, pada tahun 150 Hijriah. Dan pada permulaan kehidupan beliau dibesarkan di situlah, sehingga ketika umur 2 tahun beliau bersama ibunya berhijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Ketika berada di Mekah Al-Mukarramah lah beliau melazimi untuk menghafal Al-Quran 30 juzuk, menghafaz hadis, mempelajari ilmu-ilmu termasuklah ilmu fiqh dan sebagainya. Dan di antara guru beliau di Mekah tersebut adalah Muslim bin Khalid. Ketika itu Muslim bin Khalid ini adalah seorang mufti di Mekah. So Imam Syafi'i mempelajari ilmu bersama dengan Muslim bin Khalid. Imam Syafi'i juga ketika di Mekah sempat menghafal Al-Muwatta. Dan dikatakan bahawa ketika Imam Asy-Syafi'i telah mencapai umur 16 tahun, imam gurunya iaitu Muslim Al-Khalid ini telah memberi keizinan untuk Imam Syafi'i untuk mengeluarkan fatwa. Tengok macam mana penilaian, pengiktirafan guru dia terhadap Imam Syafi'i. Ketika umur 16 tahun sahaja beliau telah dibenarkan untuk mengeluarkan fatwa. Maksudnya ketika itu Imam Syafi'i telah menguasai pelbagai ilmu pengetahuan, sehingga kan dia diberikan suatu pengiktirafan oleh gurunya yang merupakan seorang mufti.
Beliaunya adalah merupakan seorang mufti di Mekah untuk mengeluarkan fatwa ketika berumur 16 tahun. So setelah di Mekah, beliau berhijrah ke Madinah untuk mempelajari bersama dengan Al-Imam Malik bin Anas. Setelah beliau di Madinah, beliau berhijrah ke Baghdad. Dan di Baghdad tersebutlah beliau mengeluarkan, kalau kita tengok, kalau kita akan mendalami betul-betul fiqh Imam Syafi'i ini, kita akan mendapati bahawa di dalam mazhab Imam Syafi'i ini terdapat dua qaul. Yang pertama adalah qaul qadim dan qaul jadid. Ada qaul qadim ni adalah ketika di Baghdad tersebut. Okey, selepas di Baghdad beliau berhijrah pula ke Mesir. Di Mesir inilah keluarnya qaul jadid, dan di Mesir lah beliau diwafatkan ketika sekitar tahun lebih kurang 204 Hijriah. Umur beliau tidak lama, hanya lebih kurang dalam 50 ke 60-an. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Fiqh ataupun matan Abi Syuja' ini ataupun matan Ghoyah ini menceritakan berkaitan tentang ilmu fiqh yang berlandaskan kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, rahmatullahi taala. Semoga Allah memberi rahmat kepadanya wa ridwanuhu. Fi ghayatihi al-ikhtisar. Okey, tadi kita dah bahaskan bahawa kawan-kawan Abi Syuja' ni minta ke Abi Syuja' untuk melakukan suatu ringkasan fil fiqhi, di dalam perbahasan fiqh yang berlandaskan Imam Syafi'i. Ghayatil ikhtisar, kalau boleh kawan ni minta buat yang paling ringkas sekali. Ghayatul ikhtisar wa nihayatul ijaz. Sama tu maksud dia. Maksudnya kalau boleh buat sebolehnya ringkas-ringkas. Maksudnya biar isi dia, biar dia punya ucapan sikit, tetapi maksud dia mempunyai maksud yang luas. Untuk apa kawan dia minta dekat Abi Syuja' untuk melakukan mukhtasar berkaitan tentang fiqh tersebut? Liyakruba 'alal muta'allimi darsuhu, untuk mendekatkan atas penuntut ilmu mempelajari ilmu fiqh. Sebab apa? Sebab mungkin zaman tersebut telah adanya virus rasa bosan untuk belajar. Apatah lagi zaman sekarang lah, lagi banyak lah rasa bosan. Okey, apatah lagi kalau contoh kita lihat satu kitab yang tebal, satu kitab perbahasan yang panjang. So itu akan menambahkan rasa bosan dan menyebabkan seseorang penuntut ilmu itu tidak untuk menghatamkan kitab tersebut ataupun untuk mulazamah dengan kitab tersebut. So kawan-kawan Abu Syuja' nampak permasalahan tersebut. Dan dia nampak mungkin penekanan terhadap mazhab Imam Syafi'i ataupun mazhab tentang penekanan tentang fiqh ini perlu diambil perhatian. So diminta Abu Syuja' ini untuk membuat satu mukhtasar berkaitan dengan fiqh mazhab Imam Syafi'i, supaya apa? Supaya penuntut-penuntut ilmu pada zaman tersebut pada zaman tersebut minat untuk mendalami ilmu fiqh secara keseluruhan. Sebab apa? Kalau sedikit pun, kalau contoh kitab tebal, kalau kita paksa budak tu nak belajar pun, mungkin kalau dia belajar mungkin dapat sikit saja. Sebab apa? Sebab motivasi kurang. Sebab apa? Sebab tengok kitab yang tebal. Kalau contoh kita sendiri tengok kitab yang tebal, adakah kita bersemangat nak mengkhatamkan kitab tersebut berbanding kalau kita tengok kitab yang nipis? Sudah pasti kitab yang nipis tetapi mempunyai kandungan yang sama, sudah pasti kita akan ke arah kitab yang nipis tersebut. So kawan-kawan Abi Syuja' ni dah lihat permasalahan tersebut dan diminta supaya Abi Syuja' untuk merealisasikan perkara tersebut. Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu, untuk mendatangkan minat dan ataupun menghampirkan diri para penuntut ilmu untuk mempelajari ilmu fiqh. Itu yang pertama daripada tujuan kawan-kawan Abi Syuja' minta kepada Abi Syuja' melakukan mukhtasar berkaitan fiqh. Wa yashula 'alal mubtadi'i hifzuhu, dan memberikan kemudahan ataupun memudahkan. Wa yashula 'alal mubtadi'i hifzuhu, dan memudahkan untuk mubtadi'. Mubtadi' ini maksudnya orang-orang yang baru menceburi di dalam ilmu fiqh. Maksudnya baru nak masuk lah, baru nak berjinak-jinak di dalam ilmu fiqh. Hifzuhu, untuk menghafal permasalahan-permasalahan yang penting yang perlu dihafal sebagai sandaran. Wa an uktira fihi binat taqsimati wa hasril khisal, dan memperbanyakkan di dalam mukhtasar tersebut pembahagian-pembahagian dan perincian.
So kawan-kawan Abi Syuja' minta juga kalau boleh buat satu mukhtasar, dan mukhtasar itu seringkas ringkasnya. Dan diminta lagi kat Abi Syuja' ni buat juga pembahagian-pembahagian yang perlu kepada perbahasan yang perlu kepada pembahagian-pembahagian. Nanti kita tengok di dalam mata Abi Syuja' mana perbahasan-perbahasan yang perlu kepada pembahagian-pembahagian penting, maka Abi Syuja' akan melakukan pembahagian tersebut. Begitu juga perincian, contoh apa sunat-sunat berkaitan tentang permasalahan tersebut, apa wajib dia, apa haram dia, apa makruh dia. Kawan-kawan Abi Syuja' minta juga untuk Abi Syuja' perincikan. Fa'ajabtuhu, maka Abi Syuja' pun menerima permintaan tersebut. Ila zalika permintaan kawan Abi Syuja' tersebutlah. Taliban li thawab, dalam keadaan dia mengharap daripada Allah at-thawab, ganjaran baiklah, ganjaran pahala. Raghiban ila Allah Ta'ala fit taufiqi lis shawab, dan mengharap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala at-taufiq lisawab, untuk kebenaran. Maksudnya selepas permintaan kawan Abi Syuja' kepada Abi Syuja', Abi Syuja' pun menerimalah. Okey, baiklah, aku akan membuat satu mukhtasar supaya mukhtasar yang aku lakukan ini, dengan mukhtasar yang aku lakukan ini, aku akan memperoleh kebaikan, aku akan memperoleh ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga aku akan meminta kepada Allah, aku menulis mukhtasar ini dalam keadaan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada aku sendiri. Maksudnya dia mengharap dan bertawakal kepada Allah supaya apa yang ditulis tersebut semuanya adalah di atas kebenaran, bukan di atas kebatilan. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu Allah itu maha kuasa. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan bagi hamba-hambanya itu Allah maha mengetahui segala isi hati hamba-hambanya. Okey, habis perbahasan dengan mukadimah. InsyaAllah minggu depan, slot seterusnya kita akan masuk pula perbahasan pertama, iaitu berkaitan tentang air. InsyaAllah setakat ini sahaja slot kita pada hari ini. Untuk minggu ini di dalam slot fiqh, InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan di dalam perbahasan air berdasarkan kepada kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib ataupun Matan Abi Syuja'. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.